Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia。Perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Sabah terus kukuh. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata kehadiran masyarakat pelbagai kaum dan agama dalam majlis-majlis rumah terbuka Krismas membuktikan perpaduan dan keharmonian kaum di Sabah terus kukuh. Sehubungan itu, beliau mengajak seluruh rakyat negara ini menunjukkan kepada dunia bahawa di sebalik kepelbagaian rakyatnya boleh bersatu padu, hidup harmoni dan saling hormat-menghormati serta boleh merayakan sambutan kebudayaan dan keagamaan. Ini menunjukkan kebersamaan kita, satu petunjuk bahawa perpaduan dan keharmonian di kalangan pelbagai masyarakat kaum dan agama di Sabah ini terus subur, dan sambutan seperti inilah yang akan menyerlahkan betapa suburnya perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia di Sabah. Dan saya berharap ini akan terus berterusan, dan inilah tanggungjawab pemimpin dan pimpinan Sabah dan pimpinan negara ini untuk terus memelihara keharmonian kaum dan agama. Seperti mana yang kita tahu, negara kita terdiri daripada berbilang kaum, bangsa dan agama. Dan mari kita tunjukkan kepada dunia bahawa di sebalik kepelbagaian ini kita boleh bersatu padu, boleh berharmoni, boleh saling hormat-menghormati, boleh saling merayakan sambutan-sambutan kebudayaan, sambutan keagamaan masyarakat kita. Iwan berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Ramah Mesra dan Rumah Terbuka Krismas beliau di Dewan Pusat Kebudayaan Sabah di Penampang pada 26 Disember. Turut hadir Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin dan isteri Toh Puan Norida R.M. Jasni, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan isteri Datin Seri Julia Salak, para pemimpin kerajaan negeri serta ketua-ketua agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Dahulu dalam ucapannya, Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata majlis seumpama ini memperlihatkan keharmonian kaum dan agama. Di sebalik kemazmukan bangsa, kemazmukan masyarakat kita di Sabah, di negara ini kita masih boleh berada di tempat yang sama seperti ini untuk sama-sama merayakan kepelbagaian yang kita ada di negeri ini. Dan semoga ini memberi mesej kepada semua rakyat Malaysia betapa kita merindui, betapa kita mencintai keharmonian perpaduan yang ada seperti ini. Dan semoga Sabah akan terus menjadi contoh kepada semua tempat, bukan hanya di negara kita di Malaysia, tetapi juga di seluruh negara. Majlis ini dihadiri lebih 5,000 orang tetamu dan dimeriahkan dengan pelbagai persembahan kuaya dan lagu-lagu Natal. Selain itu, jualan madani dan pameran daripada agensi-agensi KUSKOP turut diadakan bagi memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lanjut mengenai pembiayaan dan program-program keusahawan yang disediakan oleh agensi berkenaan. Pemimpin seharusnya fokus kepada pembangunan serta tuntutan hak Sabah dan bukannya menjatuhkan kerajaan secara terbuka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata para pemimpin seharusnya memberikan fokus kepada pembangunan serta tuntutan hak Sabah dalam Persekutuan Malaysia dan bukannya menggantikan kerajaan secara tebuk atap. Beliau yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO dan ahli Parlimen Penampang berkata dalam hal ini kestabilan politik amat penting. Fokus kita haruslah kepada pembangunan ekonomi, kepada pembangunan infrastruktur Sabah. Masih ada hal-hal tertunggak di Sabah. Tuntutan-tuntutan pembangunan, tuntutan-tuntutan hak itu memerlukan kestabilan politik. Kalau tidak stabil politik, bagaimana kita menuntut hak Sabah dalam itu? Iwan berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Ramah Mesra dan Rumah Terbuka Krismas beliau di Dewan Pusat Kebudayaan Sabah di Penampang pada 26 Disember. Beliau diminta mengulas usaha pihak tertentu yang cuba menumbangkan kerajaan.
Iwan berkata beliau kekal dengan pendiriannya untuk tidak menyokong sebarang usaha yang diistilah sebagai menebuk atap. Iwan berkata pembentukan kerajaan sedia ada adalah hasil daripada perundingan yang sah dan ia perlu dikekalkan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Saya pikir tidak akan ada tidak akan ada apa yang diistilahkan kerajaan ada. Walaupun ada usaha, ada mungkin cubaan, tetapi saya tidak fikir tebuk atap itu akan berlaku. Di Sabah ini ada cubaan sedemikian barangkali, kalau itulah diistilahkan. Saya di antara wakil-wakil rakyat yang telah berjaya menghalang apa juga usaha yang cuba dilaksanakan untuk menggantikan ataupun menggulingkan kerajaan yang telah dipilih melalui pilihan raya. Dan kita semua maklum selepas pilihan raya akan ada gabungan-gabungan parti-parti yang bertanding yang akan bergabung untuk menubuhkan kerajaan, dan pada saya kerajaan itu harus kekal sehingga penggalnya ataupun sehingga dibubarkan oleh kerajaan tersebut. Dan saya akan terus dengan pendirian saya. Selagi saya menjadi presiden parti APO, saya tidak akan memberi sokongan kepada mana-mana usaha yang cuba untuk menggantikan mana-mana kerajaan yang ditubuhkan ataupun dipilih selepas perundingan yang sah, selepas perbincangan yang sah untuk menubuhkan kerajaan itu. Iwan berkata rakyat mahukan kestabilan politik. Ini kerana dengan adanya kestabilan politik, kerajaan boleh merancang pembangunan yang lebih berkesan selain menuntut hak-hak Sabah. Kalau kita saling bercakaran untuk memilih siapakah ketua menteri, siapakah timbalan ketua menteri, siapakah anggota kabinet, akhirnya fokus kita bertumbuh kepada memilih 11 orang di Sabah. Sedangkan rakyat yang jutaan jumlahnya ingin Sabah ini terus membangun ekonominya, infrastrukturnya, kemajuannya, keusahawanannya terus membangun. Bayangkan bagaimana saya dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi boleh merencanakan fokus tambahan kita kepada Sabah jika saya terpalit dalam usaha sedemikian. Sebab itu di kementerian kita memerlukan satu kerajaan negeri yang sangat stabil, dan pada saya biarlah kerajaan yang ada pada hari ini kekal sehingga dibubarkan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri. Atas sebab itu, beliau ingin mengajak kepada semua pimpinan Sabah supaya memberi fokus kepada perkara-perkara yang betul. Puan turut mengulangi sokongan penuhnya kepada Ketua Menteri Sabah agar dapat meneruskan mandat itu sehingga penggal akhir. Saya ingin memberi sokongan penuh kepada Ketua Menteri untuk membawa mandat ini sehingga ke akhir penggal ini ataupun sehingga beliau membubarkan dunia. Inisiatif kerjasama pemimpin Sabah termasuk penggabungan parti-parti politik dialuh-alukan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Dato' Iwan Benedik, mengalu-alukan inisiatif kerjasama para pemimpin Sabah termasuk penggabungan parti-parti politik serta mendoakan yang terbaik dalam usaha kerjasama antara Parti Bersatu Sabah, PBS dan Parti Solidariti Tanah Air Kosta. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata penyatuan kerjasama antara parti-parti politik berasasan Sabah sama ada dalam gabungan negeri atau kebangsaan adalah penting untuk manfaat rakyat. Saya mengalulukan sebarang inisiatif bekerjasama bukan hanya dalam hal-hal penggabungan parti misalnya, tetapi dalam kerjasama dalam kerajaan itu sendiri, dan saya mendoakan supaya hasrat PBS dan STA ini mencapai objektifnya, dan rakyat sedang memerhati kami yang juga pernah berbicara tentang cadangan-cadangan menggabungkan parti-parti berasaskan kelompok masyarakat Sabah ini pada masa yang lepas juga sedang memerhatikan inisiatif ini dan mendoakan semoga kerjasama ini menjadi realiti, dan
mudah-mudahan suatu hari nanti di pihak saya juga akan menjadi sebahagian daripada penyatuan besar parti-parti di Sabah ini. Pada saya yang lebih mustahak adalah penyatuan kerjasama itu di parti-parti yang berasaskan di Sabah, sama ada yang berada dalam gabungan negeri ataupun gabungan kebangsaan, yang pokoknya, yang asasnya penyatuan kerjasama supaya tuntutan pembangunan dan tuntutan hak Sabah dalam lembagaan persekutuan Malaysia itu menjadi fokus kepada suara pemimpin-pemimpin Sabah. Iwan berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Ramah Mesra dan Rumah Terbuka Krismas beliau di Dewan Pusat Kebudayaan Sabah di Penampang pada 26 Disember. Iwan diminta mengulas mengenai hasrat PBS dan STAR untuk mewujudkan persefahaman dan kerjasama di antara kedua-dua parti itu. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang turut mengalu-alukan kerjasama para pemimpin pelbagai parti di Sabah untuk manfaat rakyat. Semakin banyak kita bekerja ataupun semakin banyak kita berbicara tentang kerjasama, maka semakin dekat kita dengan kesan kepada kerjasama. Dan saya terima dengan positif jemputan Datuk Armizan untuk YB Jenny daripada Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan pimpinan Kerajaan Negeri JRS pada masa ini, yang saya percaya memang pun di peringkat negeri ini Kerajaan JRS dan PH membentuk kabinet yang ada, dan di peringkat persekutuan pun kita bekerjasama sebagai satu gabungan yang besar, kerajaan perpaduan, dan sepatutnya ini fokus kita. Kerjasama seperti ini yang kita perlukan supaya pada akhirnya mendapat manfaat itu adalah rakyatnya, hasil daripada kerjasama tersebut. Majlis itu dihadiri lebih 5,000 orang dan dimeriahkan dengan pelbagai persembahan choir dan lagu-lagu Natal. Cadangan mekanisme pembayaran semula 40% hasil yang dikutip Kerajaan Persekutuan di Sabah akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah untuk dibincangkan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Iwan Benedik akan mengemukakan cadangan kerangka mekanisme pembayaran semula 40% kutipan hasil persekutuan di Sabah kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah untuk dibincangkan. Menurut beliau, cadangan kerangka mekanisme tersebut mengambil kira isu-isu teknikal berkaitan dengan keboleh dapatan data berkaitan dengan kutipan hasil persekutuan di Sabah sejak tahun 1974 dan langkah kehadapan yang lebih praktikal. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, cadangan kerangka mekanisme itu perlu dikemukakan dan dibincangkan di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah selaras dengan keputusan kerajaan menetapkan tempoh masa 1 tahun bermula Julai 2023 bagi memuktamadkan mekanisme pembayaran tersebut. Pada 19 Disember lalu, Iwan mempengerusikan perbincangan meja bulat di Kota Kinabalu yang melibatkan pakar-pakar dalam bidang berkenaan dalam usaha mencari mekanisme terbaik pembayaran semula 40% kutipan hasil persekutuan kepada Sabah. Turut hadir dalam perbincangan tersebut ialah bekas Ketua Menteri Tan Sri Bernard Dompok, Wakil Sabah di Lembaga Hasil Dalam Negeri Datuk Petrus Gimbad, mantan Presiden Sabah Law Society Datuk Roger Chin dan Datuk John Sikayun, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah Profesor Datuk Dr. Ramza Dambul dan mantan Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Wilfred Bumburing. Selepas perbincangan itu, Iwan berkata sebagai anggota Majlis Tindakan Penyelesaian Perjanjian Malaysia 1963 atau MTP MA 63 dan Jawatan Kuasa Teknikal MTP MA 63, beliau mengambil inisiatif untuk mengadakan perbincangan meja bulat dengan pemimpin-pemimpin Sabah yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Ia bagi membincangkan kerangka mekanisme yang boleh diangkat kepada kerajaan bagi pelaksanaan pembayaran semula 40% kutipan hasil persekutuan di Sabah. Cadangan kerangka mekanisme ini akan dibawa beliau kepada kerajaan melalui perbincangan dengan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri II dan Ketua Menteri Sabah sebelum mesyuarat MTP MA 63 dan CKMTP MA 63 diadakan pada awal Januari
2024. Iwan turut mencadangkan agar satu pre-council melibatkan anggota-anggota mesyuarat daripada Sabah diadakan lebih awal agar dapat membawakan naratif yang sama. Menurutnya, perkara pokok ialah sebarang pembayaran khas kepada Sabah haruslah berasaskan kepada formula 40% seperti mana termaktub dalam perkara 112C Perlembagaan Persekutuan. Ketika ditemui pemberita pada Majlis Ramah Mesra dan Rumah Terbuka Christmas beliau di Dewan Pusat Kebudayaan Sabah di Penampang pada Selasa, Iwan turut diajukan pertanyaan mengenai hasil perbincangan meja bulat pada 19 Disember itu. Pada 19 Disember yang lepas, saya telah menghostkan satu perbincangan meja bulat yang dihadiri oleh mantan Pesuruhjaya Kehakiman, mantan Presiden Majlis Peguam Sabah dan mereka yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang perakaunan, bidang percukaian dan bidang pengauditan. Dan antara yang kita setujukan adalah satu mekanisme untuk saya kemukakan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan pimpinan Kerajaan Sabah dan juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan pimpinan di Kerajaan Perpaduan untuk menimbang cadangan mekanisme ini. Kita tahu selama ini antara argumen yang diberikan oleh rakan pimpinan yang terdahulu di Persekutuan adalah implikasi kewangan bagi tuntutan tunggakan 40% itu. Pada saya itu harus dibincang secara berasingan dan argumen yang sama, alasan yang sama tidak boleh digunakan untuk menentukan pembayaran pada masa akan datang sebab benda itu belum berlaku. Maka Kerajaan Persekutuan boleh merancang bagaimana untuk melaksanakan tuntutan ataupun pelaksanaan pembayaran tersebut. Maka perlu ada mekanismenya. Kita sudah ada mekanismenya. Satu, untuk pembayaran hasil yang dipungut secara langsung daripada Sabah yang harus ada permulaannya untuk masa depan dibincang berasingan dengan tuntutan bagi tunggakan-tunggakan yang berlaku sejak 74 sehingga tahun ini dan juga bagi cukai-cukai yang tidak ataupun hasil yang dipungut secara tidak langsung daripada Sabah. Jadi kita tidak boleh rangkul dan kumpul semua ini dalam satu perbincangan yang sama kerana ianya sangat teknikal. Sebab itu mekanisme ini kita akan ajukan kepada kerajaan dan ianya harus diangkat oleh kerajaan negeri kerana ianya melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dan walaupun saya di Persekutuan daripada Sabah, tetapi asasnya yang akan mengutarakan ini daripada Kerajaan Sabah. Sebab itu saya akan berjumpa dengan Yang Berhormat Ketua Menteri dalam masa terdekat ini untuk mencadangkan mekanisme yang telah kita persetujui ataupun setidak-tidaknya di peringkat perbincangan meja bulat yang saya adakan itulah pada pandangan saya, pada pandangan kita yang sangat praktikal untuk diketengahkan. Cadangan pembinaan klinik kesihatan Penampang kedua yang sebelum ini tertangguh akan diteruskan. Cadangan pembinaan klinik kesihatan 2 Penampang yang tertangguh sejak sekian lama akan diteruskan di tapak yang telah dikenal pasti dan ditebus guna sebelum ini. Ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict berkata, susulan perbincangan dengan mantan Menteri Kesihatan sebelum ini, cadangan pembinaan itu kini di peringkat perolehan. Saya telah mengadakan perbincangan dengan mantan Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha sebelum ini, mengenai dengan status klinik kesihatan 2 Penampang yang akan diteruskan pembinaannya di tapak yang telah dikenal pasti, telah pun ditebus guna. Dan proses perolehannya sedang berlangsung di mana perkara ini dibincangkan dengan konsisten dalam mesyuarat tindakan pembangunan daerah Penampang sekali setiap 2 bulan dan statusnya di peringkat perolehan dan saya berharap ianya dapat dibina seberapa segera yang boleh untuk manfaat masyarakat di daerah Penampang. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Christmas bersama kanak-kanak anjuran Pertubuhan Pembangunan Wanita Desa Pantai Barat Sabah
Desanita di Klinik Kesihatan Penampang pada Khamis. Majlis ini dianjurkan dengan kerjasama Klinik Kesihatan Penampang dan Pejabat Daerah Penampang. Iwan berkata untuk jangka masa panjang sesuai dengan pertambahan populasi di Penampang dan daerah-daerah lain yang bersempadan dengan Penampang termasuk Putatan dan Sepanggar terdapat keperluan membina satu hospital. Dan untuk jangka masa yang lebih panjang, daerah Penampang sesuai dengan pertambahan populasi bukan hanya Penampang tetapi juga di daerah-daerah sekitar termasuklah Putatan dengan Sepanggar yang betul-betul bersempadan dengan daerah Penampang ini. Saya berpendapat masih ada keperluan untuk membina satu hospital pada masa yang panjang. Tetapi pada ketika ini cukuplah untuk saya memaklumkan bahawa pembinaan klinik kesihatan dua di Penampang itu akan diteruskan di tapak yang telah dikenal pasti sebelum ini. Iwan turut ditanya faktor yang menyebabkan pembinaan klinik kesihatan dua Penampang tertangguh. Saya tidak mahu mengambil saya tidak mahu mempersalahkan pentadbiran yang lepas. Selaku wakil rakyat yang baru, saya ambil langkah proaktif untuk mengadakan perbincangan dengan menteri dan syukurlah Kementerian Kesihatan meneruskan projek tersebut dan saya ingin mahu melihat projek ini menjadi realiti. Selain memastikan projek-projek tertangguh di Penampang dilaksanakan, beliau juga mahu cadangan dan kemudahan-kemudahan baru seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Penampang dilaksanakan dengan baik. Ini tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat untuk memastikan projek-projek tertangguh dan tertunggak di Penampang ini akan dilaksanakan. Seterusnya kita telah merancang cadangan-cadangan kemudahan baru sesuai dengan keperluan rakyat Penampang. Sebab itu kita telah develop, kita telah mewujudkan Pelan Pembangunan Penampang yang telah kita lancarkan semasa kunjungan yang amat berhormat Perdana Menteri di Penampang baru-baru ini dan beliau telah memberi sokongan penuh kepada pelan tersebut dan meminta saya untuk menyusuli dengan semua kementerian termasuk Kerajaan Negeri Sabah dan inilah jadi tanggungjawab saya. Sempena program Christmas bersama kanak-kanak di Klinik Kesihatan Penampang ini, Iwan meninjau keperluan tambahan di klinik terbabit. Beliau bersetuju menyalurkan peruntukan untuk membekalkan 2 kontena untuk dijadikan bilik pejabat dan tempat penyimpanan kelengkapan di Pusat Rehabilitasi Kanak-kanak. Di mana saya bersetuju untuk menggunakan sebahagian daripada peruntukan sebagai ahli parlimen Penampang dan sebahagian lagi daripada peruntukan khas menteri saya pada tahun hadapan untuk membekalkan 2 kontainer yang akan kita convert menjadi bilik pejabat dan juga bilik penyimpanan kelengkapan di pusat rehabilitasi kanak-kanak di poliklinik ini dan saya juga bersetuju untuk menampung pos pembinaan ruang pengambilan darah di poliklinik ini yang saya pikir tidak melibatkan implikasi keuangan yang besar dan sesuai dengan keperluan yang telah dimaklumkan kepada saya pada hari ini. Mengenai majlis itu, Iwan berharap ia membawa keceriaan kepada kira-kira 70 kanak-kanak yang diraikan sempena sambutan Hari Natal. Beliau turut memuji Desanita atas usaha menganjurkan majlis seumpama itu. Turut hadir isteri Iwan, Datin Koni Parantis, Presiden Desanita, Clarice Moiji, Penasihat Desanita, Datuk Christine Van Houten, Pegawai Daerah Penampang, Francis Chong, serta Wakil Klinik Kesihatan Penampang dan Pejabat Kesihatan Penampang. Program CSR Pernas Prihatin membantu 200 penduduk kampung Mukim Wario di Kadamayan. Seramai 200 penduduk kampung Mukim Wario dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Kadamayan menerima sumbangan cermin mata dan bantuan bakul makanan menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Pernas Prihatin agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata sumbangan cermin mata dan pemeriksaan mata secara percuma adalah inisiatif bersama Focus Point, sebuah syarikat rangkaian optik terbesar di Malaysia. Beliau berharap sumbangan itu dapat membawa keceriaan kepada para penerima sempena Krismas dan Tahun Baru. Iwan menghargai usaha dan komitmen tinggi Pernas dan Focus Point yang sanggup masuk ke kampung di kawasan pedalaman untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat desa. Beliau berharap lebih banyak agensi kerajaan, syarikat-syarikat korporat dan multinasional berkunjung ke luar bandar untuk melaksanakan program CSR dan membantu rakyat yang memerlukan bantuan. Iwan berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program CSR Pernas Prihatin di Dewan Terbuka Kampung Talungan di Kota Belud pada 22 Disember. Turut hadir Ketua Pegawai Operasi Pernas Tengku Muhammad Fadli Tengku Hamzah, Juru Optik dan Pengurus Cawangan Fokus Point Teng Yi Jian dan pemimpin setempat. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian berkata program CSR ini bertujuan membantu golongan yang memerlukan di kawasan Kedamaian. Sebelum ini sumbangan turut diberikan kepada 200 penerima di kawasan Penampang dengan jumlah keseluruhan seramai 400 penerima di Sabah. Daripada 400 orang itu, 200 orang menerima barang keperluan makanan, manakala 200 orang lagi menerima sumbangan cermin mata. Bagi pemberian barang keperluan, Pernas telah menyumbangkan sebanyak 800 kotak makanan kepada asnaf di Perak, Pulau Pinang, Johor dan Sarawak. Sambutan Krismas di Kampung Sayap, Kota Belud kini lebih bermakna apabila bangunan baharu gereja siap dibina. Bangunan Gereja Sidang Injil Borneo SIB Kampung Sayap yang dibina bermula 2016 dengan kos keseluruhan kira-kira 1.52 juta ringgit kini siap sepenuhnya tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedik berkata, dengan siapnya gereja baru itu, sambutan Krismas penduduk kampung tahun ini menjadi lebih bermakna. Ketika berucap pada majlis pentadbisan Gereja SIB Kampung Sayap di Kota Belud pada 22 Disember, Iwan berkata pembinaan rumah-rumah ibadat seperti gereja adalah satu gambaran jelas kepada amalan kebebasan beragama di negara ini, terutamanya di wilayah Borneo yang perlu dipelihara dan dikekalkan. Iwan turut memuji usaha pimpinan gereja mengumpul dana dan semangat kebersamaan bergotong royong untuk memastikan penyiapan pembangunan gereja itu. Katanya, sebaik dipilih mewakili kawasan Dun Kedamaian pada 2018, antara perkara pertama yang beliau lakukan ialah menyalurkan peruntukan menyimen jalan menuju ke gereja SIB Kampung Sayap bagi memudahkan kenderaan mengangkut bahan-bahan binaan ke bangunan ini. Sebaik dipilih mewakili kawasan ini pada tahun 2018, antara pertama yang saya lakukan adalah menyalurkan peruntukan menyimen jalan di bawah ini. Beliau juga telah menyampaikan sumbangan untuk pembangunan gereja ini yang sedikit sebanyak dapat membantu meringankan bebanan kewangan pihak gereja. Iwan turut menyokong usaha pimpinan gereja itu untuk menambah baik kemudahan di rumah ibadat berkenaan. Beliau berkata, selain pembangunan gereja di kawasan Kedamaian, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan kemudahan-kemudahan lain turut diberikan perhatian. Wan An,